Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zainna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam perbahasan tentang cara-cara untuk mendapatkan, untuk menghadirkan hati kita di dalam as-salah sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebutkan pada pengajian yang lalu antara cara untuk mendapatkan kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salat bermula daripada takbiratul ihram, dan mengikut kadar kehadiran hati kita bersama Allah sewaktu takbiratul ihram, insya-Allah kita akan dikurniakan kehadiran hati di dalam as-salah. Dan untuk mendapatkan kehadiran hati pada takbiratul ihram itu bermula daripada sebelum salat, sebelum kita angkat takbiratul ihram, yang mana kita sebutkan yang pertama adalah menghadirkan hati di dalam wuduk, seperti mana yang dibahaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam Bidatul Hidayah. Kemudian kita membaca daripada zikir-zikir yang warid, yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salat, iaitu perlu untuk bersiap sedia sebelum salat itu, sehingga kita sempat berzikir 10 kali subhanallah, 10 kali la ilaha illallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu akbar, dan 10 kali daripada istighfar. Dan di sini menunjukkan bahawa istighfar itu dianjurkan di beberapa tempat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya istighfar sebelum sembahyang, dalam hadis ini. Antaranya istighfar selepas sembahyang, iaitu kita baca 3 kali istighfar selepas kita memberi salam. Antaranya juga beristighfar di waktu sebelum subuh, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang baik, orang-orang yang ihsan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka itu di dunia melakukan daripada amal-amal kebajikan, amal-amal yang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka kurang tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara istighfar yang dianjurkan di waktu sahur itu adalah waktu sebelum subuh, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Ada riwayat mengatakan 28, tapi yang disebutkan oleh Imam Haddad 27 kali sebelum subuh dan 27 kali sebelum maghrib. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Dan ini merupakan amalan-amalan orang-orang salih, beristighfar sebelum subuh dan beristighfar sebelum maghrib. Dan antara waktu yang dianjurkan kita untuk beristighfar adalah di bulan Rajab, yang mana kita berada dalam bulan Rajab, iaitu bulan istighfar. Perbanyakkan istighfar, istighfar ataupun sayyidul istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun istighfar yang dikarang oleh antaranya anak kepada Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, iaitu Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi al-Haddad, yang mana di dalamnya mengajarkan kita untuk beristighfar atas banyak perkara. Beristighfar kerana kita tidak sempurna menunaikan amalan-amalan fardu. Beristighfar kerana kita tidak sempurna menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Beristighfar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita gunakan nikmat itu untuk bermaksiat, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar atas perkara-perkara yang kita
dah bertaubat kepada Allah, tapi kita masih lagi tergelincir dalam melakukannya. Beristighfar atas janji-janji yang kita janji terhadap orang lain, tapi kita tidak tunaikan daripada janji tersebut. Walhasil iaitu istighfar ini dianjurkan pada banyak tempat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam Al-Quran. Naam. Jadi apabila kita jaga daripada amalan-amalan sebelum kita masuk ke dalam salat, maka mudah untuk kita hadirkan hati sewaktu angkat takbiratul ihram dan juga di dalam as-salah. Dan kita sebutkan apa yang perlu kita hadirkan di dalam salat, iaitu sewaktu kita membaca doa istiftah ataupun iftitah, apa yang perlu kita hadirkan. Adakah kita telah mendapatkan ataupun adakah telah kita pastikan sama ada apa yang kita baca dalam doa iftitah itu sama seperti apa yang kita lakukan, perbuatan kita. Iaitu kita sebutkan bahawa kehidupan kita, kematian kita, kita punya ibadah, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita jadi orang-orang yang cakap tak sempat bikin. Kita cakap benda lain tapi kita buat benda lain. Maka itu merupakan perkara-perkara yang perlu kita usahakan dan perbaiki agar supaya apa yang kita buat itu sama seperti mana yang kita ucapkan ataupun bacakan dalam doa iftitah. Dan kemudian kita sebutkan tentang apa yang perlu kita hadirkan ataupun apa yang kita perlu rasakan sewaktu membaca daripada suratul Fatihah. Subhanallah, surah Fatihah yang mana kita dah bahaskan pada pengajian yang lalu, tapi antara yang disebutkan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, satu orang alim yang berasal daripada kota Syam yang meninggal syahid, iaitu beliau iaitu meninggal dunia di bom, iaitu sewaktu melakukan dars, iaitu tengah mengajar selepas subuh. Kemudian beliau iaitu masjid yang beliau mengajar tu terkena serangan sehingga beliau mati syahid. Ala kulli hal, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa beliau dan tingkatkan darjat beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada dua perkara yang perlu kita hadirkan sewaktu membaca daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kata apa? Dia kata iyyaka na'bud, kita, Allah mengajarkan kita agar kita berazam untuk melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk iyyaka na'bud, hanya kepada kamu ya Allah aku beribadah, iaitu kita pasang niat, kita berazam dengan bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati daripada segala perintah dan meninggalkan daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan tunduk pada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita dah tunduk dan telah berazam untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggal larangan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita nak mula lakukan perkara tersebut, baru kita perasan bahawa kita ni sebenarnya tak ada kekuatan untuk nak meninggalkan larangan Allah ataupun nak melakukan daripada perintah Allah melainkan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam melakukan perkara tersebut juga bukan daripada kita pun, iaitu tubuh badan kita ini keseluruhannya itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kita. Dan kemudian kekuatan itu datang juga daripada Allah yang berupa at-taufiq. Sebab itu diikuti daripada ayat tersebut dengan iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mula kita berazam nak lakukan ketaatan, tapi bila kita nak lakukan kita tahu bukan daripada kita, kekuatan kita. Kadang-kadang kita hadir dalam majlis ilmu, majlis zikir dan sebagainya, kita memang tahu daripada awal kita penat, kita malas, tapi tak tahu tiba-tiba kita dapat hadir. Taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa macam ya Allah tengah sakit, tengah pening, tengah banyak kerja dan sebagainya, tapi kita tiba-tiba kita ada kat sana. Ataupun kadang-kadang kita rasa macam seharian tu banyak sangat rasa buat dosa ataupun buat salah dan sebagainya, lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir di dalam majlis-majlis yang mulia untuk menyebut nama Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menunjukkan bahawa ini merupakan taufik, pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam.
Naam, dan kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, merasakan bahawa betapa rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap apa yang kita lakukan itu hanya kerana mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita sebutkan bahawa surah Fatihah itu merupakan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan munajat itu merupakan sebahagian daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dia bermunajat kepada Allah, tapi diizinkan untuk Nabi Musa itu mendengar daripada kalamullah, diizinkan, diangkat hijab sehingga Nabi Musa alaihissalam dapat mendengar daripada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Isra dan Mi'raj diperintahkan ataupun dikhabarkan oleh malaikat Jibril untuk berhenti dan salat di tempat tersebut, di bawah pokok yang mana Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat berharap akan kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Yang mana dengan doa tersebut Nabi Allah Musa mendapat kerja dan juga dapat rezeki, dapat isteri. Dengan doa tersebut Nabi Allah Musa dapat kerja, dapat rezeki, dan juga dapat isteri, yang mana dia dapat berkahwin dengan anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. La ilaha illallah. Tempat yang Nabi Musa berdoa tu sekejap je, Nabi Musa berteduh sekejap. Akan tetapi kerana waktu yang singkat itu, beliau merasakan kemanisan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad pun disuruh untuk berhenti sekejap ambil berkat. Dan berapa jauh jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jaraknya jauh. Dan waktu yang Nabi Musa berdoa pun sekejap, tapi masih lagi kekal keberkatan. Nabi Musa duduk kat situ sekejap, dan setelah berapa tahun berlalu, keberkatan itu seakan-akan masih ada, sehingga Nabi Muhammad pun dianjurkan untuk berhenti dan sembahyang ambil keberkatan di situ. Maka di sini menunjukkan bahawa tempat-tempat di mana orang-orang saleh itu ada, di situ terdapat keberkatan. La ilaha illallah. Dan kemudian kita bahaskan juga tentang pergerakan kita apabila kita rukuk, apa yang perlu kita rasakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita sami Allahu liman hamidah. Kita bahaskan bahawa Allah Dars, iaitu seorang badui yang berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang, dia mengucapkan satu zikir ataupun satu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, membenarkan daripada apa yang diucapkan oleh badui itu, walaupun tidak diajarkan oleh Rasulullah. Zikir yang seakan-akan diadakan, walaupun tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi dibenarkan untuk dibaca dalam salat. Maksudnya syariah ni iaitu membuka ruang untuk ibadah. Maksudnya kadang-kadang orang kata, oh ni Rasulullah tak ajar, bid'ah. Tak ada. Rasulullah sendiri walaupun dia tak ajar perkara tersebut, tapi selagi mana ianya bertepatan dengan syariah, tidak terkeluar daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ianya dibenarkan. Dan kemudian فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ Allahu Akbar wa sajad. Dan kemudian apabila imam sujud, maka itu merupakan satu keadaan yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasjud waqtarib, dan sujudlah kamu, dan hakikat daripada sujud itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada orang salih, dia tanya anak murid dia, hadas sujud wa aina al-iqtirab. Ini kamu dah sujud, tapi adakah kamu benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataupun sujud kamu itu hanya secara zahir, tapi dalaman ataupun roh kita itu masih lagi jauh, masih lagi terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu keadaannya, perlu untuk kita usahakan agar supaya kita dengan sujudnya badan
hati juga berusaha untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata orang-orang salih, kata para ulama, kalau hati itu telah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan angkat daripada sujud selama-lamanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bila hati itu dah tunduk kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bangun dan tidak akan toleh kiri dan kanan kepada perkara-perkara yang lain. Allahumma nazih qulubana ani ta'alluq biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Ya Allah, sucikanlah hati kami ini daripada berpaling ataupun menoleh daripada selainmu. Waj'alna min qaumin, dan jadikanlah kami daripada golongan orang-orang yang mencintai kamu dan dicintai oleh kamu. Amin. Allahumma amin. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba itu yang paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah apabila dia berada dalam keadaan sujud. Sehingga para ulama mengatakan bahawa kalau kita bayangkan ada orang yang duduk di langit yang ketujuh dalam keadaan tidak bersujud, maksudnya malaikat lah, malaikat duduk kat langit dalam keadaan tak sujud, dan manusia berada di bumi ini dalam keadaan sujud, maka keadaan manusia itu yang sedang bersujud lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak bersujud ataupun malaikat yang tidak bersujud di langit. Di hal, iaitu keadaan seseorang. La ilaha illallah. Dan kemudian direhatkan kita di antara sujud itu dengan duduk di antara dua sujud. Seakan-akan kita dah sujud, dekatkan diri, kemudian kita bangun, berehat sekejap, berhenti daripada berada dalam keadaan sujud, dan kemudian kita sujud kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita mendalami daripada makna sujud itu, sujud yang kedua itu lebih tinggi. Maksudnya kalau sujud yang pertama itu kita dapat dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sujud yang kedua itu patutnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan sewaktu sujud, selepas kita sujud ataupun selepas sujud yang terakhir, iaitu kita akan bangun untuk duduk tasyahud akhir. Yang mana tasyahud akhir itu merupakan satu keadaan yang khusus, iaitu kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang khusus, sehingga disebutkan dalam satu riwayat, walaupun sebahagian ahli hadis melemahkan daripada riwayat tersebut, akan tetapi dalam menceritakan tentang keadaan tasyahud ni, boleh kita meriwayatkan perkara tersebut, bahawa asal usul tahiyat ni adalah berlaku pada Isra' dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang selayaknya bagi Allah, setelah melewati daripada 7 petala langit, dan kemudian telah melewati daripada Sidratul Muntaha, dan dipanggil Sidratul Muntaha itu muntaha, iaitu penghujung. Kerana apa? Kerana itu merupakan penghujung makhluk Allah diizinkan untuk melepasinya. Maksudnya selepas Sidratul Muntaha tu tak ada makhluk Allah yang diizinkan untuk melepasi, iaitu orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang berada di bawah Sidratul Muntaha tidak akan diizinkan untuk melepasi daripada Sidratul Muntaha. Naam. Jadi dekat Sidratul Muntaha tu Jibril berhenti, dan Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, in taqaddamta ihtarakta ataupun ikhtarakta. Wahai Muhammad, kalau kamu ke depan, kamu maju ke hadapan, maka kamu akan menembusi daripada cahaya-cahaya tersebut. Akan tetapi kalau aku ke hadapan walaupun satu langkah, maka aku akan ihtaraktu, terbakar. Kullu wahid lahu maqam. Setiap orang ada tempat masing-masing, dan ini merupakan tempat aku, kata Jibril, dan tempat kamu lebih tinggi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelum itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, adakah di tempat seperti ini seorang kawan meninggalkan kawannya? Jadi malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, setiap orang ada tempat masing-masing. Walikullin darajatun mimma amilu, dan setiap orang mengikut kadar amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga amalan kita dan rahmat yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab untuk kita diangkatkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, falamma wasala ila hadrati
hadratin khatabahu fiha al-haq bighairi wasitah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di satu tempat yang mana di situ diizinkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk bertutur, berbicara dengan Allah tanpa ada perantaraan, maka Allah Subhanahu wa taala iaitu Allah mengilhamkan kepada Rasulullah untuk menyebutkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyat yakni ucapan selamat dan keberkatan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, assalamu alayka. La, Nabi menyebutkan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan salam yang kita baca tu kepada Rasulullah itu juga diucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Isra dan Mi'raj. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mendapat kemuliaan yang mulia daripada Allah pada malam tersebut, tidak lupa akan umatnya, tidak lupa orang-orang salih di kalangan umatnya. Jadi Nabi SAW seakan-akan menerima, menyambut salam yang diterima daripada Allah untuk dirinya dan untuk setiap orang-orang salih. Sehingga Nabi menyebutkan assalamu alaina, dan salam itu kepada kami, wa ala ibadillahi salihin, dan kepada seluruh orang-orang salih. Iaitu di tempat yang mulia itu disebutkan nama orang-orang salih. Thumma afadahu alaihi ala salihin, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Maksudnya setiap kali kita bersolat, setiap kali kita membaca tasyahud, iaitu kita berada dalam keadaan mi'raj, iaitu diangkat, seperti mana Nabi SAW diperjalankan untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solat itu merupakan satu tempat yang mana seakan-akan kita punya roh itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita merasakan keadaan tersebut. La ilaha illallah. Dan kemudian di dalam salat juga kita merasakan bahawa kita walaupun sedang beribadah kepada Allah, tapi kita berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara directly. Kita sebutkan assalamu alayka, salam kepada kamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dalam ibadah kita kepada Allah, kita diizinkan untuk berbicara secara mubasyarah, directly kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan walaupun seperti yang kita sebutkan tadi, hadis ini merupakan hadis ada yang melemahkan daripada riwayat tersebut, sama ada kita nak terima sama riwayat ini berlaku pada Isra dan Mi'raj ataupun tidak, tapi penghujungnya, kesimpulannya adalah di dalam salat kita diizinkan untuk berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita mengucapkan directly kepada Rasulullah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Naam. Dan ini menunjukkan betapa agungnya darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita berbicara dengan orang lain dalam salat akan membatalkan salat, tapi bila kita berbicara dengan Nabi Muhammad, iaitu memberi salam kepada Nabi Muhammad, tidak membatalkan daripada salat kita. Naam. Dan kalau kita tanya adakah sah salat kita kalau kita tak memberi salam kepada Rasulullah, maka para ulama mengatakan la tasihhu salah biduni an tusallim ala sayidina Muhammad. Tak sah salat seseorang kalau dia tidak memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalau dia tak baca doa tasyahud beserta dengan mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sah salatnya. Naam. Naam. Dan di dalam salat itu, selepas kita assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, kita memberi salam kepada orang-orang salih, nak menunjukkan betapa orang-orang salih ini sentiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas menyebutkan Rasulullah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salih, disebutkan orang-orang salih itu juga di dalam salat, di penghujung salat dan di permulaan salat. Apabila kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami untuk menuju ke jalan yang lurus. Allah kata apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang, iaitu disebutkan orang-orang salih yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di permulaan salat disebutkan tentang orang-orang salih, di akhir salat juga disebutkan daripada orang-orang salih. Dan mungkin ada orang mengatakan
kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sangat mengagungkan orang-orang salih. Jadi kita sebutkan hatta di dalam salat Allah yang ajar kita assalamualaikum wa ala ibadillah salihin, kemudian disebutkan syahadatut tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maksudnya apa? Iaitu kita mengagungkan orang salih ini kerana mereka itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan orang-orang salih kerana mereka itu diagungkan oleh Allah, dan kerana Allah yang memerintahkan kita untuk mengagungkan mereka. Bahkan di dalam ayat lain hatta malaikat-malaikat di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala juga mendoakan tentang orang-orang salih. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdihi wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Mereka-mereka yang memegang daripada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan bertawaf di sekeliling arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, mereka beristighfar kepada orang-orang yang beriman. Dan kemudian disebutkan apa? Rabbana wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Bukan hanya kepada orang-orang salih malaikat-malaikat berdoakan, akan tetapi hatta ibu dan ayah orang salih, anak-anak orang salih, dan pasangan-pasangan orang salih. Hatta di dalam Quran disebutkan tentang ahli keluarganya orang salih di dalam Al-Quran. Jadi perlu untuk kita mempunyai hubungan dengan orang-orang salih. Kerana apa? Melalui orang-orang salih ini kita akan mendapat hubungan dengan Sayyidus Salihin, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada manfaat dalam menghubungkan diri seseorang itu dengan orang-orang salih, maka tidak diajarkan di dalam sirah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tidak dianjurkan kepada sahabat untuk anak mereka daripada kecil itu dah dibawa untuk tahnik kepada Rasulullah. Maksudnya satu ajaran kepada umat, anak-anak daripada kecil ditahnik oleh orang salih. Zaman sahabat tu mereka untunglah dapat duduk dengan Rasulullah. Maksudnya anak-anak kecil mereka tu dah ditahnik dengan Rasulullah. Kemudian anak-anak kecil yang sebelum baligh itu, anak sahabat-sahabat ni akan suruh anak mereka ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dapat masuk ke dalam rumah Rasulullah. Sebab apa? Sebab masa tu mereka belum baligh, maka tak perlu minta izin masuk rumah, walaupun ada orang yang bukan mahram dan sebagainya, tapi sebab mereka belum baligh, jadi mereka boleh masuk. Jadi sahabat-sahabat akan suruh anak-anak mereka masuk ke dalam rumah Rasulullah. Bahkan terkadang ibu dan ayah mereka akan suruh bawa air agar supaya Rasulullah mendoakan daripada air tersebut, ataupun letak tangan baginda Rasulullah dalam air tersebut, sehingga mereka mendapat keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diajarkan dan ini berterusan dan ke zaman as-sahabah, tabi'in, tabi'in, dan sampai ke yang kami dengar daripada guru kami, iaitu daripada kecil mereka telah dibawa untuk berjumpa dengan orang-orang salih di zaman mereka untuk mendapat keberkatan. Bahkan dikatakan bahawa setiap mereka yang membaca surah Fatihah, anak-anak kecil yang dibawa kepada Imam Haddad, dibacakan surah Fatihah, bila besar semuanya menjadi orang alim. Maksudnya melalui keberkatan berjumpa dengan orang-orang salih itu, seakan-akan walaupun tak nampak kesannya directly, tapi insyaAllah bila mereka besar, mereka menjadi daripada orang-orang salih, orang-orang alim. Kerana apa? Ada hubungan, maksudnya dikonekkan walaupun masa kecil. Sebab tu para ulama dikata apa? Hatta bayi yang kecil itu bila dibawa untuk berjumpa dengan Rasulullah dianggap sebagai sahabat. Walaupun bayi kecil itu kita tahu dia tak beriman kepada Rasulullah, tapi anak kebiasaannya dia punya agama akan ikut ayah. Anak agama dia akan ikut ayah. Jadi bila as-sahabah dibawa anak yang kecil itu berjumpa dengan Rasulullah, maka anak tu automatically jadi sahabat. Sebab apa? Sebab anak tu kira dah beriman dengan Rasulullah, walaupun dia tak baligh, tapi dia dah dikira sebagai sahabat sebab kecil-kecil lagi dah jumpa dengan sahabat, dan kalau dia meninggal dalam iman tersebut. Sebab tu bila dibahaskan oleh para ulama, siapa yang pertama memeluk Islam sebelum Sayyidatina Khadijah adalah anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah, dan juga yang Allahu a'lam masa tu yang lelaki ada tak? Mungkin tak ada, sebab yang lelaki Abdullah dengan Qasim meninggal dunia awal, dan kemudian Ibrahim towards the end of the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya bila Rasulullah diangkat menjadi nabi,
automatically anak je beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab anak ikut agamanya ayah. Kemudian malam tu bila Nabi bertemu dengan Khadijah, baru Khadijah masuk Islam. Maksudnya yang first tu anaknya Rasulullah beriman dulu, kemudian baru Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau itu kemuliaan yang diberikan kepada ahli keluarganya Rasulullah, begitu juga dengan orang-orang salih, iaitu anak mereka, pasangan mereka dan sebagainya, juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dalam sembahyang kita mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebut nama orang-orang salih di dalam as-salah. Jadi bagaimana mungkin kita tidak mencintai daripada orang-orang salih? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan, uhibbu salihin walastu minhum la'alli an anala asy-syafa'ah. Aku ni bukan orang salih, akan tetapi aku mencintai mereka, moga-moga aku mendapat keberkatan ataupun syafaat daripada mereka. La ilaha illallah. Itu Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i punya tawaduknya, dikata dia bukan orang salih. Kalau Imam Syafi'i itu bukan orang salih, kita ni macam mana agaknya? Dengan ilmunya, dengan salihnya, dengan membagi masa malam itu kepada 3, untuk menulis kitab, untuk beribadah, dan juga untuk menulis kitab, mentelaah buku, dan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i bahagikan malam ni kepada 3: beribadah, tulis kitab, dan juga membaca daripada kitab. Itu pun dia masih merasakan dia bukan orang salih. La ilaha illallah. Nak belajar sifat tawaduk ni daripada cerita-cerita orang salih. Dah walaupun mereka itu dah sempurna, dah dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dah matanglah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan telah meninggal larangan Allah Subhanahu Wa Taala, tu pun mereka masih lagi merasakan kekurangan dalam diri mereka, apatah lagi kita. Maka nak dapatkan kejujuran dalam sifat-sifat seperti ini hanyalah untuk melihat kepada orang-orang yang telah berlalu sebelum kita. Sebab tu ada sekali ada orang datang kepada Ali Zainal Abidin bin Husain, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu orang ni sebutkan perkara-perkara buruk terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali Zainal Abidin dia cakap apa? Dia kata, kamu ni, adakah kamu tergolong di kalangan orang-orang yang Allah sebutkan lil fuqara'il muhajirin wal ansar? Ada satu ayat Quran yang menceritakan tentang kaum muhajirin dan ansar. Kemudian dia kata, la, aku bukan golongan itu. Kemudian ayat pertama tu cerita tentang muhajirin. Kemudian ayat yang kedua, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Cerita tentang orang-orang ansar yang mana sanggup berkorban untuk menerima daripada orang-orang muhajirin ke kota Madinah dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Kemudian Ali Zainal Abidin ditanya, adakah kamu daripada golongan orang tu? Dia kata tak. Jadi iaitu aku bersaksi bahawa kamu juga bukan daripada golongan yang ketiga. Apa golongan yang tiga? Walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka-mereka yang datang selepas kaum muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Jadi orang-orang yang datang selepas kaum muhajirin dan ansar, tugas dia apa? Berdoa untuk orang-orang yang datang sebelum tu. Tapi kalau kita sibuk duk cerita buruk tentang orang-orang yang datang sebelum kita, maka waliyadzubillah, kita ni bukan daripada orang-orang yang salih ataupun orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran tersebut. La ilaha illallah. Nah, jadi perkara yang terakhir yang kita sebutkan di dalam sembahyang adalah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menyebutkan tentang orang-orang salih, dan diakhiri juga dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada banyak riwayat yang boleh kita baca tentang selawat di akhir tasyahud itu, sama ada kita nak ambil yang pendek seperti mana yang kita baca, ataupun nak baca as-salawat Ibrahimiyah yang agak panjang. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nak ambil yang pendek pun boleh, yang panjang pun boleh. Tapi sebenarnya kalau kita ada masa,
kita boleh train diri kita untuk hafal dan baca yang panjang kalau kita ada masa. Contohnya dalam sembahyang-sembahyang sunat, kita cuba hafal dan boleh baca. Saya pun insyaAllah berazam nak cuba hafal insyaAllah. La ilaha illallah. Dan kalau kita tambah perkataan Sayyidina, maksudnya perkataan Sayyidina tu pada asalnya dalam hadis Nabi tak sebutkan, tapi banyak ulama-ulama yang besar menganggapkan sebagai satu perkara yang sunnah, yakni mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ditambahkan perkataan Sayyidina. Jadi kalau kita nak tambah Sayyidina sebagai pengagungan kepada Rasulullah pun tak jadi masalah. Kalau kita nak kekalkan seperti mana yang disebutkan dalam hadis tanpa ada perkataan Sayyidina pun tidak jadi masalah, kerana ia merupakan, kedua-duanya merupakan pilihan daripada ulama-ulama besar. Sebahagian ulama besar menganggap tak payah nak tambah, sebahagian ulama besar menganggap sebagai satu keagungan kepada Rasulullah ditambah. Mana-mana pun tak jadi masalah. Naam, la ilaha illallah. Kemudian kita mengakhiri solat kita itu dengan memberi salam. Kita mengakhiri solat kita dengan memberi salam dan merasakan kita ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang namanya As-Salam. Dan di sini juga mengajarkan kita satu makna yang dalam. As-Salam, iaitu keamanan dan kedamaian, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ianya bukan hanya perkataan seperti mana yang disebutkan oleh orang-orang yang membawa akan keamanan ataupun kedamaian, iaitu sibuk dalam conference dan sebagainya, ataupun sibuk dalam media sosial dan sebagainya, cakap tentang kedamaian, cakap tentang keamanan, cakap tentang iaitu menunaikan hak-hak kemanusiaan dan sebagainya, akan tetapi mereka itu tidak mempunyai apa-apa keamanan dan kedamaian yang hakiki. Akan tetapi kita ni orang Islam, kita mempunyai hakikat keamanan dan kedamaian, yang mana ini merupakan salah satu daripada tuntutan agama Islam. Afshus salama bainakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibarkanlah as-salam di antara kamu. Iaitu salam itu, kata Rasulullah, bukan hanya kita mengucapkan salam, bahkan kita memberikan keamanan kepada orang Islam. Al-Muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Hakikat orang Islam itu adalah apabila dia menyelamatkan orang lain, orang Islam lain, daripada mulut dan juga perbuatannya, iaitu tidak menzalimi orang lain dengan perkataan dan tidak menzalimi orang lain dengan perbuatan. Itu hakikat salam. Tapi kita tengok di dalam zaman sekarang ni, orang kata memberi keamanan, kedamaian, tapi diorang yang menganjurkan perpecahan, mereka yang menganjurkan daripada peperangan. Tapi dia nak claim tu, nak claim ni, pandai bercakap tapi tak buat. Maka hakikat kedamaian dan keamanan itu datang daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita memberi salam, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, dan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Kalau ada orang di sebelah kanan kita, maka kita niatkan untuk bagi salam dekat dia. Bahkan kita niatkan bagi salam untuk setiap orang Islam yang berada di sebelah kanan kita, daripada jin, daripada manusia dan daripada malaikat. Kita niatkan bila kita bagi salam tu Assalamualaikum warahmatullahi, kalau nak tambah wabarakatuh pun tak jadi masalah. Kita niatkan untuk bagi salam kepada mereka, kepada orang yang berada di sebelah kanan kita yang hadir, dan juga setiap orang yang mungkin tak ada tapi berada di sebelah kanan kita, daripada jin, manusia dan malaikat. Begitu juga apabila kita bagi salam ke sebelah kiri. Dan katalah tak ada orang di sebelah kanan kita, contohnya kita sesembahyang betul-betul dekat tepi dinding, pun kita niat yang sama, walaupun tak ada orang, tapi kita niatkan memberi salam kepada setiap orang yang berada di sebelah kanan. La ilaha illallah. Tusallim ala jami'i hadzal kaun min hadratil khaliqil kaun wa ta'lam anna haqiqatus salat ka'annaka tantadiq min hadratillah. Naam. Jadi bila kita habis, bila kita sempurna daripada menunaikan solat dengan kita memberikan salam, maka kita keluar daripada solat itu dengan membawa as-salam, dengan membawa keamanan dan kedamaian. Kita bercakap dengan manusia dengan keadaan kita baru keluar daripada sembahyang ataupun dalam hubungan kita yang kuat bersama Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita bermuamalah dengan manusia dengan merasakan hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah,
selepas sembahyang, maka dia tidak akan berdusta, tidak akan berbohong. Kerana apa? Kerana dia rasa dia baru lepas berada bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan mencuri ataupun mengambil hak orang lain, kerana dia bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mempunyai hubungan yang kuat bersama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan iaitu menzalimi ataupun menyakiti daripada orang lain, apatah lagi nak membunuh ataupun mengambil nyawa orang lain tanpa hak yang diizinkan. Kerana apa? Kerana dia bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi masalahnya bila kita tak rasa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang itu hanya sebagai satu gambaran luaran, tapi tidak ada hakikat kepada solat itu. Yang mana itu yang perlu diusahakan sehingga masuk ke dalam hati kita itu rasa hubungan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dan apa yang kita bahaskan daripada awal solat sehingga akhirnya itu merupakan makna-makna yang perlu untuk kita hadirkan dalam solat kita, sehingga ataupun ianya merupakan kunci untuk kita menghadirkan diri kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat. Kalau kita tak hadirkan makna-makna ni, maka kita tak ada rasa hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengetahui makna-makna ni, moga-moga ia menjadi satu kunci, satu permulaan untuk kita menikmati kelazatan as-salah. Dan kalau kita berusaha untuk menikmati ataupun menghadirkan perkara-perkara ini dalam solat kita, maka insya-Allah akan dibukakan lagi pintu-pintu untuk menikmati daripada as-salah, seperti mana yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fi salah, dijadikan penyejuk mata aku itu di dalam as-salah. La ilaha illallah. Akan tetapi hakikat sembahyang itu sebenarnya lebih tinggi, lebih dalam. Sebab tu disebutkan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, berusahalah kamu untuk sembahyang seperti mana kamu lihat aku sembahyang, sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali ada fikiran-fikiran yang cuba mengganggu kita dalam solat, kita cuba untuk berpaling daripada fikiran tersebut dan tak payah layan. Bukan kita nak layan. Kadang-kadang kan kita datang fikiran-fikiran, kau kenapa kacau aku dalam sembahyang, kita sendiri cakap balik dekat fikiran yang hadir, yang cuba ganggu kita. Maksudnya kita tak perlu nak layan dia, kita just tolak dia ke tepi, ataupun kita berpaling, kita ingat, kita bawa balik kita punya fikiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu merupakan salah satu sebab kenapa kita setiap kali berubah dari satu rukun ke rukun yang lain mengucapkan Allahu Akbar. Seperti mana kita sebutkan di awal salat, iaitu bila kita angkat Allahu Akbar, kita cuba untuk nak letakkan segala perkara selain Allah itu di belakang kita. Jadi setiap kali kita berubah dari satu rukun ke satu rukun, dia untuk mengingatkan kita balik. Kadang-kadang kita terlalaikan dalam satu rukun. Dalam satu rukun kadang kita lalai. Jadi bila masuk, berpindah ke rukun yang lain, kita bawa balik ingatan kita. Bila kita sebut Allahu Akbar, maksudnya kita ingat balik bahawa kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap Allah. Jangan kita lalai, jadi kita Allahu Akbar. Maksudnya setiap kali kita sebut Allahu Akbar, maksudnya kita tolak segala perkara selain Allah di belakang kita, sehingga tak ada perkara yang menyibukkan kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Maka barang siapa yang berusaha, bersusah payah untuk menghadirkan hatinya bersama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan lama kelamaan mendapat dikurniakan untuk hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz hafizahullah ta'ala ditanya, ada orang tanya, bagaimana aku nak hadirkan hati aku bersama Allah? Dan yang bertanya ni cakap dengan Habib apa? Habib, jangan bagi penerangan yang panjang, bagi penerangan yang pendek je. Jadi Habib kata apa? Awwaluhu takalluf, mulanya itu bersusah payah. Nak hadirkan hati itu mulanya bersusah payah. Wa akhiruhu at-ta'alluf, lama-lama akan menjadi satu perkara yang senang. Mula-mula tu susah, kena mujahadah, kena lawan. Setiap kali ada fikiran-fikiran yang ganggu, kita tolak dia ke tepi, berusaha untuk kembalikan fikiran kita, fokuskan fikiran kita kepada Allah. Tapi lama kelamaan roh kita dah terbiasa hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala, dah biasa memberi perhatian kepada Al-Quran yang sedang dibacakan ataupun zikir-zikir yang sedang dibacakan dalam rukun-rukun, maka dah jadi satu kebiasaan, dah bukan satu perkara yang susah. Macam kita hadir majlis ilmu, kalau kita ingat dulu-dulu masa mula-mula kita hadir majlis ilmu kan, ataupun majlis zikir, rasa macam susah nak dapat poin daripada apa yang disampaikan
sebab kita tak biasa take notes, ataupun bila hadir majlis zikir tak biasa untuk nak menikmati daripada zikir itu, kadang-kadang sampai tertidur punya nikmatnya dalam majlis zikir. Tapi bila dah lama-lama kita rasa nikmat, walaupun kita masuk ke dalam majlis ilmu atau zikir itu dalam keadaan lapar ataupun mengantuk, tapi bila masuk dalam majlis tersebut kita dah jadi segar. Sebab apa? Kita punya roh dah rasa kenikmatan daripada majlis tersebut, sehingga masuk dalam majlis tu walaupun dalam keadaan lapar dan penat, mendapat kenikmatan. Yasta'dzibut ta'abah, penat menjadi lazat. Wahakadha. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita daripada hakikat sembahyang dan hakikat hadir hati kita bersama Allah, sehingga kehadiran hati kita di dalam solat itu dapat dibawa keluar solat. Walladzina hum fi salatihim daimun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang mana sentiasa hadir di dalam solat. Maksudnya apa? Hati mereka itu seakan-akan di dalam solat walaupun mereka sebenarnya di luar as-salat. Allah Ta'ala alam. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan seperti mana telah pendengarkan kepada kita daripada tingkatan-tingkatan yang tinggi di dalam salat ini, dikurniakan kita taufik untuk mengamalkan, dan dikurniakan kita kemuliaan untuk merasakan kelazatan perkara-perkara tersebut. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selawat Ibrahimiyah tu rasanya boleh dapat kot dalam, ada tak dalam buku-buku? Ada kan? Dalam buku Khulasah ada? Oh okey, kalau ada okey. La ilaha illallah.